Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membaca beberapa ayat Al-Quranul Karim dari Suratul Baqarah. Bermula daripada ayat 30 sehingga ayat 37 dengan menggunakan bacaan riwayat Warsh dari Imam Nafi'. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صادقين إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صادقين وعلم
ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Alhamdulillah, begitulah bacaan mengikut riwayat Warsh dari Imam Nafi' dengan keseluruhan wajah-wajah yang dibaca oleh Warsh. Yang pertamanya, seperti biasa, tiap kali bertemu dengan mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mak silah tawilah, maka Warsh membaca dengan satu wajah saja, iaitu dengan 6 harakat. Seperti pada perkataan lil malaikah, mad muttasil ma'a
mad muttasil. Qalu ataj'al, mad munfasil. Biasma'ihim, mad muttasil. Walamma anba'ahum, biasma'ihim, mad munfasil. Dan begitulah. Di mana saja bertemu dengan perkataan dengan mad, sama ada muttasil, mad muttasil, ada mad munfasil atau mad silah tawilah, maka Warsh membaca dengan 6 harakat. Dan pada ayat yang sama, baris yang pertama bagi ayat 30, perkataan al-ard, pertemuan lam mati, lam yang berharakat mati dengan hamzah qata' yang berbaris di atas, maka berlakulah naqal, di mana baris hamzah dipindahkan kepada lam, jadi lam akan berbaris fathah dengan bacaan fil daripada fil ard pada fil ardi khalifah. Pada baris yang ketiga pada ayat 30, perkataan inniya, ya idhafah, yakni ya mutakallim, saya, dibariskan dengan baris fathah, baris di atas, daripada inni kepada qala inniya a'lamu ma la ta'lamun. Seterusnya pada ayat yang ke-31, pada perkataan wa'allama Adam, menjadikannya mad badal, maka mengikut bacaan Warsh membaca dengan 3 wajah. Sama ada dengan 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Wa'allama Adam, al-asma, sekali lagi lam mati bertemu dengan hamzah qata' pada perkataan yang berlainan tapi kaedahnya yang sama, maka berlaku naqal. Baris hamzah fathah dipindahkan, dinaqalkan kepada lam. Jadi lam daripada mati akan berbaris, akan hidup dengan berbaris yang berharakat fathah. Jadilah bacaannya dari al-asma kepada wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan seterusnya pada perkataan faqala ambi'uni, faqala ambi'u, juga adalah dipanggil mak badal, yang menyerupai badal, maka ia dibaca secara mak badal apabila hamzah berbaris di hadapan, kerana di hadapannya ada waw, maka ia dibaca seperti mak badal dengan 2, 4 dan 6 harakat. Dan seterusnya bi asma'i, inilah mad muttasil seperti yang nyatakan tadi, mad muttasil dibaca dengan 6 harakat. Ha juga adalah mad munfasil, maka ia dibaca dengan 6 harakat juga. La ilahi in kuntum, haula'i in kuntum, haula'i la'i in kuntum, pertemuan 2 hamzah dalam 2 kalimah, kedua-duanya berbaris di bawah. Maka mengikut bacaan riwayat Warsh dari Imam Nafi' membaca dengan 3 wajah. Ia membaca dengan 3 wajah. Wajah yang pertama dengan wajah tashil, iaitu ditashilkan hamzah yang kedua.
haula in kuntum sadiqin. Hamzah yang kedua dibaca dengan tashil. Manakala bacaan yang kedua ialah dengan ibdal harakat nun yang mati dengan haula in kuntum sadiqin. Dan wajah yang ketiga ialah wajah ibdal dengan hamzah dibaca dengan ya. Haula'i in kuntum sadiqin. Dan seterusnya. Dan dengan sebab itulah, apabila saya membaca tadi, saya ulang-ulang beberapa track, beberapa kali. Track yang pertama, 2 harakat, maka mak badah 2 harakat, maka in kuntum sadiqin, in kuntum sadiqin, in kuntum sadiqin, dibaca dengan 3 ulang 3 kali dengan 3 wajah. Dan apabila mak badal dibaca dengan 4 harakat, kesemua mak badal dibaca dengan 4 harakat, maka ayat ini ulai kuntum sadiqin dibaca dengan 3 wajah. Dan apabila saya membaca mak badal dengan 6 harakat, di mana-mana saja mak badal dibaca dengan 6 harakat, maka haulai kuntum sadiqin dibaca dengan 3 wajah. Dan seterusnya, pada perkataan qala ya Adam pada ayat 33, Adam adalah mak badal dibaca dengan 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Ya itu ialah mad munfasil dibaca 6 harakat. Dan seterusnya pada ayat yang ke-33 juga pada perkataan qala alam aqul lakum min mati bertemu dengan hamzah qata', maka berlakulah naqal, dipindahkan baris hamzah fathah pada mim mati menjadi mim berharakat fathah, daripada alam aqul lakum kepada alam aqul lakum. Lakum ini ialah mim jamak. Apabila ia bertemu dengan inya dengan hamzah, maka mim akan dibaca dengan silah. Bacaan silah dengan bacaan waw, dimasukkan waw, lakumu, silah dibaca dengan 6 harakat. Ianya waw hanya ada pada bacaan tetapi tidak ada pada rasam. Min jamak ialah min yang menunjukkan ramai. Lakumu inni a'lam, sekali lagi bertemu dengan ya idhafah, iaitu ya mutakallim, saya, maka ianya dibaca dengan ya harakat berharakat fathah. Inni kepada inni ya a'lamu ghaibas samawati wal ard. Sekali lagi bertemu dengan lam yang mati, bertemu dengan hamzah qata', maka berlaku naqal, dipindahkan baris hamzah kepada lam, dari bacaannya daripada wal ard kepada wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Dan seterusnya pada ayat yang ke-34 pada perkataan di Adam ialah mak badal, dibaca dengan 246, tetapi apabila ianya bertemu di hadapannya dengan
illa iblis aba wastakbar abam. Dengan zilya di situ, maka dia ada kaedahnya yang tersendiri mengikut bacaan dari riwayat Warsh, iaitulah apabila mak badal dibaca dengan 2 harakat, maka aba zilya dibaca dengan fathah. Apabila mak badal li Adam dibaca dengan 4 harakat, maka aba dibaca dengan taklil. Taklil ialah imalah sughra, yang bacaannya ialah bunyinya antara fathah dan imalah kubra, iaitu baina. Dengan bacaan aba. Kalau imalah kubra, abi. Abi iaitu lebih membengkok, mencondong, di mana imalah kubra ni hampir bunyi fathah dengan kasrah, hampir bunyi alif kepada ya. Abi. Warsh membaca dengan taklil, dengan aba. Dan seterusnya apabila mak badal Adam dibaca dengan 6 harakat, maka aba zilya boleh dibaca sama ada dengan fathah ataupun dengan taklil. Dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran sekalian yang mendengar saya ulang 4 kali pada track ini bagi menyempurnakan track kaedah bacaan apabila mak badal bertemu dengan zilya. Dan pada penghujung ayat, kalimah yang terakhir, al-kafirin, jamak kepada orang-orang yang kafir yang berakhir dengan huruf ya dan nun, maka Warsh membaca dengan ka taklif fathah wal nun, taklif fathah wal alif, dengan minal kafirin, al-kafirin, dari al-kafirin kepada al-kafirin. Fakulna ya Adam, seperti yang dinyatakan tadi ialah mak badal jika tidak bertemu dengan mana-mana zilya ataupun syai', maka ianya dibaca dengan 3 wajah, 2, 4 dan 6. Dan seterusnya pada perkataan Fakulna ya Adam uskun anta wa zawji. Uskun anta wa zawji, nun mati yang bertemu dengan hamzah qasam, maka berlaku naqal seperti yang dinyatakan di atas, maka baris hamzah fathah dipindahkan kepada nun, jadi nun berbaris fathah, maka jadilah bacaannya uskuna anta wa zawjuk. Fakulna ya Adam uskuna anta wa zawjuk wa zawjukal jannah. Dan seterusnya pada ayat yang ke 36, sekali lagi bertemu dengan perkataan al-ard seperti yang nyata di atas, maka berlakulah naqal, dipindahkan baris fathah hamzah kepada lam, maka jadilah ia daripada al-ard kepada filar. Mata'un ilahin, ain yang bertanwin di hadapan bertemu dengan hamzah yang berbaris di bawah, maka pertemuan antara hamzah dengan huruf yang mati, iaitulah dia dalam tanwin berbaris hadapan, sebenarnya tanwin yang kedua adalah di nun yang mati, maka nun yang mati itu akan menerima ataupun berlaku naqal baris hamzah kasrah di bawah dipindahkan kepada nun akan berbaris di bawah, maka jadilah bacaannya wa mata'u, pada wa mata'un kepada wa mata'u, ni
lahin wa mata'un ila hin. Dan pada ayat terakhir, pada ayat 37, fatalaqa Zilya bertemu dengan Adam, bertemu dengan mak badal. Jika di atas tadi mak badal mendahului Zilya, kaedah hanya yang tersendiri tadi. Tetapi apabila Zilya mendahului mak badal, maka kaedah bacaannya Zilya fatalaqa akan dibaca dengan 4 wajah. Fathah, taklil, dan mak badal akan dibaca dengan 2, 6, 4, 6. Apabila Zilya dibaca dengan fathah, maka mak badal Adam dibaca dengan 2 harakat dan boleh dibaca dengan 6 harakat. Apabila fatalaqa Zilya dibaca dengan taklil, maka mak badal Adam boleh dibaca dengan 4 harakat atau 6 harakat. Dengan sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran sekalian, mendengar saya mengulang pada ayat ini 4 kali dengan 4 track, mengikut kaedah bacaan riwayat hafal, mengikut bacaan riwayat Warsh dari Imam Nafi'. Dan perbezaan kaedah-kaedah yang saya bacakan tadi ialah mengikut tarik Syatibiyah. Alhamdulillah, begitulah secara ringkas penerangan yang dapat saya sampaikan mengikut bacaan riwayat Warsh dari Imam Nafi'. Moga ianya bermanfaat kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. InsyaAllah, apabila kita bertalaqi dengan guru-guru yang lebih pakar bidang pengajian ini, dapat membantu kita untuk kita mudah memahami dan membaca dengan betul. Salam persahabatan Al-Quran dari saya, Haji Zakaria Terengganu, daripada syarikat Raudhah Jaya, Terawal Antus Sediang Berhad. Allahumma rahamna bil Quran, Allahumma rahamna bil Quran, Allahumma rahamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.